Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita di dalam anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala pada kebanyakan negara Arab pada hari ini, iaitu pada pagi ini, iaitu satu daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Akan tetapi di Asia kita tu tidak lagilah puasa pada hari ini, iaitu hari Sabtu. Adapun di Mekah, di Mesir dan di lain-lain lagi itu, negara hak muwafaqah dengannya, iaitu bila kata hari ini adalah hari yang pertama daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari yang pertama daripada bulan Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijriah. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala menikmati di atas semua umat Islam dan semua manusia-manusia yang beriman dengan keamanan, dengan kesihatan, dengan ketakwaan, dan dia itu dapat boleh buat amal di dalam bulan ini dengan cara sesungguhnya. Jadi kita ni senantiasalah untuk baca daripada surah Az-Zukhruf sampai kita kepada ayat yang ke 68. Kita telah wakaf itu, iaitu 68.
pada pagi ni kita mula di situlah biiznillahi ta'ala. Kemarin tu, pada pagi kemarin kita ambil adalah sedikit daripada keratan ayat yang ke-66, 67. Pagi ni kita akan tengok 68 biiznillahi ta'ala daripada surah Az-Zukhruf. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala duk royak kepada kita, iaitu Quran kita ni lah hak turun di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita sahuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pakat berpuasa. Kerana negara Arab semalam tu pakat semaya tarawih belaka dah lah. Tu sama ada di Mesir dan di lain-lain lagi tu pakat semaya tarawih dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umat kita di Asia tu, umat Islam kita di Asia, tempat kita, tanah air kita tu, belum lagi lah hari ni tu tak puasa lagi. Nanti kita tengok malening lah kata tu. Malening insya-Allah ta'ala. Tapi negara Arab tu, negara Mesir dan sebagaimana meroyak tadi lah. Pakat puasa belaka dah lah pada pagi yang mulia ini. Tu pada pagi yang mulia ini. Walaupun malam lagi, di sini ni malam lagi lah. Malam lagi. Tetapi salah kata malam daripada bulan Ramadan dah lah. Iaitu Quran kita turun dalam bulan ni. Sebab tu kita pakai sahuti puasa belaka tu. Jadi Tuhan duk royak gapo kepada kita. Kita nak tengok juga Tuhan duk royak gapo kepada kita supaya kita boleh boleh tengok bersama apa hak Tuhan nak royak. Kerana Quran ni ya kandak baik terhadap kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akan Al-Quranul Karim ini nak jadi haru-hara ke, nak jadi kelang kabut hidup ke, jadi susah payah ke, tidak. Tak, Tuhan tak ada buat turun Quran dengan tujuan tu. Tuhan buat turun Quran untuk nak jadi tazkirah, pengingatan lima yakhsha, bagi mereka yang bimbang, yang nak pergi pakai hidup pula di satu alam yang kekal abadi. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Jadi Tuhan ada royak pada ayat yang ke-67 tu kita mai tengok alaqah perhubungan di antara 67 dengan 68. Tuhan kata al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illa al-muttaqin tu. Kita baca dah kemarin tu. Makna kata kaum sahabat hak rapat, hak hijau sekali, hidup sekali, sama ada dalam masa susah ataupun payah ataupun seni ataupun tak seni, ya sekali sama. Itu makna al-akhilla. Tetapi kawan sahabat umpama tu iaitu pakat nak ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dia capur tangan di atas berapa? Capur tangan di atas nak kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capur tangan hendak menderhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Capur tangan nak lawan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Maka hari kiamat esok ni, puak-puak hak pesing ambil sikap umpama tu, mana ambil pendirian umpama tu, setengah dengan setengah di atas setengah tu, jadi seteru gi mari. Jadi seteru gi mari. Seolah kata melaknati setengah di atas setengah, sebagaimana kita rayak dah pada pengajian hak telah lepas tu. Malaikat al-akhilla juga, malaikat al-muttaqin. Malaikat sahabat, kawan yang rapat, binanya pekerjaan dia di atas iman, di atas Islam, di atas ihsan, di atas al-ma'ruf, benda hak baik. Di atas ma'ruf, benda hak baik yang berdasar kepada iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia jagakan garisan Tuhan. Bukan mereka itu tak adanya perasaan, tak ada hawa nafsu, tak adanya perkara yang dia khandak. Bukan gitu. Dia bukan malaikat manusia ni. Dia ada muka tu, akan tetapi dengan sebab dia boleh mempertahankan.
wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia mempertahankan diri dia daripada benda-benda umpama hak Tuhan itu tak suka dan sebagainya, daripada perkara yang kufur. Sebab kufur ni betul molek dengan hawa kita. Sebab dia tak ada kena duduk dalam garis. Nampak tu tak? Adapun berimej Islam kena duduk di dalam garisan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi itu bersabda kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sebagaimana Imam Muslim bawa data dalam sahihnya. Dunia ni tepat seolah kata penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan dia sebagai tempat kebebasan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat gitu. Apabila kita faham dah hakikat ni, kita dengar banyak kali dah. Tapi nak fahamkan isi kandungi hak Nabi kecek tu supaya kita boleh pakai di dalam hidup kita tu, itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat berhajat kepada tenaga, kepada taufik, kekuatan daripada Allah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-muttaqin makna kata mereka yang jaga garis. Hak ni satu. Ia tak mengupak sekali dengan orang, ia tak tuduh orang, ia tak kufur, ia tak buat syirik, ia tak buat rengka'ah, ia tak buat benda mungkar dan sebagainya. Bukan mudah benda-benda lagu tu. Hak kita sebut di atas lidah, terkadang kita berasa kata mudah. Tapi tak, bukan mudah perkara-perkara kita sebut. Payah malaikat, mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia dengan cara khusus. Apa panggil hidayah tu taufiq. Hidayah pertunjuk kekuatan yang dia itu boleh mempertahankan dirinya daripada perkara-perkara tersebut. Illal muttaqin. Malaikat orang-orang yang bertakwa. Katanya ahli tafsir di kalangan tokoh-tokoh ulama warasatul anbiya ni, iaitu sesungguhnya ayat ini ni tuju mula-mula sekali iaitu kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memanglah kerana Quran ni mula-mula perlaksanaan dia iaitu di atas sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebab tu kita tak boleh kita tinggal gambaran mereka. Jangan kita tinggal ibadat mereka, rupa pahami agama mereka. Jangan kita tinggal. Kerana apa? Kerana mereka lah yang menggunakan hidup mereka di dalam ayat Quran tu lagu mana. Perlaksanaan kena tengok mereka. Dia berjalan lagu mana, dia buat lagu mana, dia amal lagu mana, dia berimej lagu mana. Supaya nak kita itu jaya sebagaimana mereka berjaya. Ya orang kita je kena ada tempat hak kita tengok belaka. Bahasa orang muda panggil aidan kita tu siapa. Nah, makna kata kita tengok kelih kepada siapa. Supaya kita nak ambil dia tu buat jadi kuduah, jadi tempat kita ikut dan turut. Apabila hilangnya pancaran di situ, cahaya di situ, kita pergi ikut hak lain. Apabila ikut hak lain itulah membawa pada kita itu jadi menyeleweng daripada jalan Islam hak asli. Jalan Islam yang asal. Nampak tu tak? Ni tempat yang kita itu sebagai orang Islam kena faham jadi jelas di sini. Supaya kita tak jadi kelangkabut di dalam masalah pahaman, tak jadi menyeleweng daripada jalanan yang Allah Subhanahu wa taala nak bawakan kita kepada jannatin naim. Kita nak klik rumah kita kan ni, duk kacang ngaji Quran ni, nak klik rumah kita. Baik. Kenapakah diturung di rupa lagu mana? Rupa macam mana kata ayat ni tuju kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Allah Taala ni wahyukan kepada Nabi cara nak buatnya apabila datangnya muhajirin. Al-muhajirin ni makna mereka yang sanggup nak menggerbankan diri dia, tenaga dia, harta dia, masa dia, rumah tangga dia, keluarga dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup nak tinggal semua mereka muhajirin ni. Nak tinggal semua untuk nak jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Allah
Kalaulah seorang tadi itu ada jiwa sebagai al-muhajirin, Islam kita kalau ada sungguh jiwa sebagai al-muhajirin, walaupun ada benda tu dalam ummah kita, sifat tu dalam ummah Nabi kita ada, senantiasa ada, bukan tak ada. Tapi sikit, qillah. Kalau pakai ada sifat tu, pengerban ni, hak ahli muhajirin itu pakai ada, Allah kata agama kita ni, keberkatan Tuhan buka daripada langit, daripada bumi, dan di antaranya tidak terhingga. Jiwa mereka besar, pengorbanan mereka besar, hebat, teguh, kukuh. Al-muhajirin sanggup nak tinggal segala-gala, hingga nyawa dia yang nak uwi pada agama. Mereka ini keluar daripada negara Makkahul Mukarramah kerana apa? Kerana Quraisy Mekah tadi buat agak seteru dengan mereka ini. Agak seteru. Tak mau nak beri mereka ini tempat kediaman. Tak mau mereka ini tempat nak buat amal ibadat. Tak mau mereka ini nak muamalat jual beli dan sebagainya. Tak mau mereka ini hidup dengan cara bahagia. Nak duduk lagu mana? Dia cabut habis. Quraisy ni dia cabut habis. Asbab nak pakai hidup hayatan tayyibah, dia cabut belakang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata buat kita kena muhajir, apa yang kata kena hijrah daripada Makkahul Mukarramah kepada Madinatul Munawwarah. Lalu Al-Ansar yang ada penduduk di Madinatul Munawwarah, penduduk yang ada di Madinatul Munawwarah dinamakan Al-Ansar. Ansar ni makna bahasa Arab. Kita terjemuh bahasa kita ni secara sepatah lalu kita mudah nak faham, makna pembantu. Hak ni mari tubuh tangan 10. Tengok, mari tangan 10. Mari ke Madinatul Munawwarah. Mari di mana? Mari di Madinatul Munawwarah. Salah tak mari beralih tepat untuk nak gi tupai tepat hak lain. Ya sunnatullah kita ni, kita ingat molek dalam masalah kita nak bawa agama. Kalau agama yang benar tak boleh kita nak akad satu pada satu tempat, satu negeri dan suasana dan sebagainya. Kita jangan terlupa. Dalam sejarah kita kena ada al-hijrah. Jangan kita duduk situ. Sampai ke punuh agama kita, punuh pahaman kita, punuh perasaan kita, punuh fikiran kita. Tak. Lagu tu tak boleh. Kita kena hijrah tubik daripada tempat tadi itu kepada tempat yang lain. Contoh ni ada. Ya ada lah kita duk baca ma'al hijrah tu kan. Hijrah ni puak Mekah ni, puak muhajirin orang panggil puak hijrah. Hijrah daripada tempat yang dia semulia-mulia tempat lah Mekah tu. Tempat peranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana tanah haram, adanya Kaabah, ada Masjidil Haram, ada tu ada ni. Tetapi kita nak gerak tak boleh. Sahabat nak gerak tak boleh. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nak gerak tak boleh. Pasti kena cari strategi hak lain, tempat yang lain. Tuhajiru fiha. Suruh kita hijrah kepadanya. Supaya apa? Supaya nak ambilnya kekuatan klik mari semula. Bagaimanakah di antara al-muhajirin wal ansar, di antara dua kumpulan ini, ya sama-sama manusia. Kita ni kalaulah orang mari nak tupai kita, terkadang orang susah sungguh nak mari tupai kita, terkadang kita tarik muka. Sifat manusia, ia pun manusia juga. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukannya malaikat. Akan tetapi hati dia, perasaan dia, semangat dia, faham dia betul kena molek dengan apa yang diterbiahkan, yang dibetul ajarkan oleh Rasul dia sallallahu alaihi wasallam dan Rasul kita. Ia boleh terima dengan cara 10 tangan. Terima dengan 12 tangan. 10 jari 12 tangan ni terima penuh-penuh. Sehingga mari puak-puak muhajirin tadi itu mari duduk di Madinatul Munawwarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sekali buat gapo apabila muhajirin itu sampai kepada Madinatul Munawwarah. Nabi ikatkan perantaraan di antara dua tu persaudaraan. Nabi ikat.
Nabi ikat persaudaraan. Ikatnya seumpama Abu Bakar dengan Umar, Talhah dengan Zubair, Uthman dengan Abdul Rahman ibni Auf. Nabi wak pegu. Tak jadi gu. Seolah kata lagu mana gu di sini? Seolah kata jadi khija sama. Di antara orang hijrah mari dengan antara puak bantu. Mula-mula sekali ikat wak adik-beradik dulu. Sehingga puak muhajirin ni ada tempat kediaman. Nah, ada tempat wak khija cari makan. Ada tempat wak amal ibadat. Ada tempat yang dia itu nak pergi bukakan mata untuk carinya hidup yang bahagia. Segala-gala. Dengan sebab apa tu al-muhajirin boleh hidup dengan cara senil-lenil lagu tu kerana pahaman dan sikap pendirian daripada al-ansar. Timur daripada mana tu? Timur daripada satu sifat yang Nabi bubuh di dalam hati mereka dan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka al-ansar ni, ikat perukhuwah, ikat persaudara di antara satu sama lain. Musuh Allah Taala ni dia tahu, sebab tu dia nak peracur di sini ni. Ya belah negeri, ya menjadikan Islam kita berpati-pati dan menjadikan orang Islam kita berpaham gini, sehingga apabila orang nak tarik manusia klik pada Alkitab dan Sunnah, seolah kata tak boleh nak terima manusia Islam sendiri tak boleh nak terima. Ramai dah kata bahasa Sia kata. Sampai situ orang heret kita pergi dengan cara tak terkhabar. Itu nak kita faham. Walaupun kita nak heret pada Alkitab dan Sunnah, bukan nak tinggalnya para ulama mu'tabarin, tak ada kita royak banyak kali dah. Kata tak ada ulama kita nak heret pada Alkitab wa Sunnah, kembali pada Alkitab wa Sunnah, tetapi tak tupai ulama. Tak ada. Kalau hak orang duk lahau-lahau tu pendusta saja tu. Semua pendusta saja. Yang tidak adanya orang kata kesedaran dalam masalah nak bercakap, masalah nak sebar ilmu, tak ada. Yang ni kita faham jadi jelas di sini. Supaya apa? Supaya kita itu tak perdaya dengan perkara-perkara yang duk berlaku sekelilingi kita ini. Lalu apabila jadi gitu, apabila mari di antara muhajirin dengan ansar itu capur tangan molek dengan sebab Nabi ikat sifat ukhuwah al-islamiyah, hak lain tak jadi masalah. Mung tak ada tempat makan, tempat buat kerja, mari tempat aku. Mung gitu, mung gini. Benar di antara orang nak mari tupai dengan orang nak beri tupai. Sama-sama benar. Sidq. Benar. Bukan makna kata fak muhajirin mai cari nak cari makan, suai kaya dah. Bukan gitu. Bukan gitu. Dia susah sungguh. Dia kena halau sungguh daripada negara dia. Gaponya nak royak di sini? Hak kata illal muttaqin. Rupa lagu tu. Rupa biasanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hak rupa mula-mula 'alal ithmi wal 'udwan. So umpama Umayyah ibn Khalaf pakak dengan Uqbah ibn Abi Ma'id. So umpama Al-Walid ibn Mughirah berpakak dengan As ibn Wa'il. So umpama Abu Jahal ibn Hisham berpakak dengan An-Nadr ibn Haris. So umpama Hafs ibn Mughirah berpakak dengan Utbah ibn Rabi'ah. Tu pakak di atas al-ithmi wal 'udwan. Adapun Abu Bakar berpakak dengan Sayyidina Umar, Talhah berpakak dengan Zubair, Uthman berpakak dengan Abdul Rahman ibni Auf dan sebagainya. Ini panggil berpakak di atas alal birri wat taqwa. Itu mana illal muttaqin. Maka apabila akhirat esok, sebagaimana datang pada satu hadis, walaupun sanad dia tu ada sikit yang kata dipertikaikan oleh ulama, tapi dengan babil at-tazkirah wal mawa'izah, maka tak ada mengapa sebab dia tu tak sampaikan maudhu'. Apabila rupa ilal muttaqin ini, apabila hari akhirat esok dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tu kena hisab awal. Mana hisab dia tu di awal, di dulu.
Dia berjaya gidah. Dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, mana kawan hamba? Hak jadi sebabkan akaknya hamba boleh duduk sini ni, dia duk suruh hamba, dia duk heret, duk piping, duk tunjuk, duk hajar, duk tu, duk ni. Dia tanya Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, ambil orang tu lagi. Ni laba kita saing, bahagianya kita saing dengan orang yang bersifat dengan umpama ni. Orang ada iman, ada budi bahasa, adanya akhlak, ada budi pekerti. Ingatnya kata kita ni mari dana, bukan suka deraka kepada orang, tak ingat budi bahasa, tak faham. Bukan lagu tu. Banyak hari ni apa yang akalun. Kawan-kawan pesing nak makan, nak itu saja, tak ada. Tak ada. Kuam cincai tak ada. Benar-benar tak ada sungguh. Tu bukan. Nampak tu tak? Ia akan boleh masuk syurga dan bahagia sama dengan kawan dia. Itu makna kata illal muttaqin. Ada puak kafir tadi itu puak pesen deraka, puak pesen kata lawe rancangan Allah Subhanahu Wa Taala dan lawe jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai rancangan. Apabila dia kena masuk api neraka, mana kata jatuh dah hukum ni, dia kata mana kawan aku sampai sini, mana dok mana? Dia heret puak pergi ke sana. Sebab tu beza di antara dua gambaran ini. Beza sungguh-sungguh dua gambaran ni. Kita calonlah diri kita nak duduk mana. Nampak dah tu? Kita calon diri kita kata kita nak duduk mana. Walaupun kita muslimin, mukminin, muwahhidin, akan tetapi ciri-ciri perangai haula mereka itu, yang kita itu kita kena menjauhi diri juga. Terkadang kita orang Islam dusta tak berhenti. Tak gitu. Berdeki tak berhenti. Dendam kepada orang tak berhenti. Ambil hak-hak orang tak berhenti. Kacau orang tak berhenti. Buat rancangan jahat kepada orang tak berhenti. Silap berjanji. Khianat amanah. Dan berbagai-bagai sifat-sifat yang mazmumah yang pada asal ada kepada orang tak beriman. Tapi kita orang beriman, mari duk guna-guna perkara-perkara tersebut. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena menjauhkan diri kita daripadanya. Kerana akibat kita nu, kita kena kira wujadi molek. Ning adalah syahrul Quran. Bulan puasa ni bulan Quran dah lah. Sebab tu kita kena mendekati Quran, bukan sekadar baca sahaja. Bahkan kena mudarasah. Wa darasu ma fi. Kita kena belajar, tahu apa yang ada dalam isi kandungan Al-Quranul Karim. Kita lain katuk belaka. Ulama-ulama sedega-sedega, umpama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam mana-mana lagi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Pakat katuk habis. Bergaduh dengan Quran. Nampak tak tu? Bergaduh dengan Quran. Sebab apa? Kerana tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gaduh hak ni. Dia bergaduh hak ni, dia tahu hak lain. Jibril turun mari mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Al-Quran Al-Karim. Gitulah caranya. Maka kita ni alhamdulillah bifadlillah kita boleh duduk di dalam majalisul al-ilm haul Al-Quranil Karim. Kita duduk sekali dengan Al-Quranul Karim. Lalu ayat yang seterusnya, ayat setelah daripada Allah Subhanahu Wa Taala royak gambaran, dia khabar gambaran kata orang yang sama-sama kufur, dia pun kufur, dia pun kufur, sokong di atas kufur dan menghalangkan jalanan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Akibat jadi lagu mana? Orang hak beriman, orang ada takwa, orang adanya ihsan, adanya Islam, rupanya lagu mana dia bercapur tangan di atas gapo, itu sebagai gambaran tepat hujung jatuh. Allah Ta'ala panggil hamba dia. Panggil ni panggil apa? Panggil mereka yang muttaqin tadi. Ya duduk di mana? Duduk di padang mahsyar. Ni duduk di mana? Duduk di padang mahsyar. Tuhan katakan, coba kita tengok ayat 68 daripada surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Ni.
Cuba kita perhati, tengok pada ayat ni biar molek-molek. Tengok molek-molek. Allah kata, Allah Subhanahu wa taala panggil, "Hei hamba aku. Wahai hamba aku." Riwayat kata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata pada ini perkataan ni, Tuhan panggil nida, Allah Taala panggil ya Tuhan ini bila yaumul qiyamah, hari kiamat. Allah Taala panggil ya ibadi, hei hamba aku, bila hari kiamat. Allah Ta'ala nak cakap bila masa, di mana, dengan siapa, hak tu serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu aqidati ahli sunnati wal jamaah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap dengan bahasa yang boleh manusia itu dengar dan faham. Itu akidah kita. Nampak tu? Ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia panggil ya ibadi, hei hamba aku. Bila ni, katanya alim ulama kita, iaitu hari kiamat. Allahu Akbar. Rabbi qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Hari kiamat ni mana hari yang manusia bakit kelik semula. Daripada mati kali mula-mula, bakit kelik semula. Bakit kelik semula. Bakit kelik tu tak mati dah pada tu. Haninglah musyrikun tak boleh nak terima ni. Nampak tu? Musyrikun dan dahriyun. Puak-puak dahri orang panggil. Satu lagi puak-puak engkar ke Tuhan ni, panggil ilhad. Dia tak terima. Ada pun al-mu'minun wan nasara wal yahud, hak agama as-samawiyah, agama bangsa pada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang turun daripada langit, semua ni pakai beriman belaka dengan yaumil mi'ad, hari kiamat. Hari kiamat ni ada kesan penting di dalam hidup manusia. Manusia boleh nak buat kebaikan, nak tegah daripada kejahatan, dan apabila manusia buat baik, tegah daripada kejahatan, dengan tidak ada orang tu mari duk paksa, orang ni mari duk duk tekan dia, duk paksa dia, duk halangkan dia. Tak ada. Dia timbul daripada hati. Sebab apa? Sebab kesan daripada iman biyaumil akhir. Beriman dengan hari kiamat dia. Kenapa dia tak cakap bohong? Kerana dia beriman dengan hari kiamat dia. Hari kiamat. Kenapa dia tak silap janji? Kerana dia beriman dengan hari kiamat. Kenapa dia tak silap hilakkan ataupun penipu? Kenapa? Kerana ada hari kiamat. Ia beriman. Sebab tu hari kiamat ni kesan molek kepada hidup manusia dan kesan yang bagus, yang baik bagi dunia ini. Kenapa manusia ni nak tolak kata hari kiamat tu tak ada? Nak engkar kata hari kiamat tu tak ada. Kenapa? Limaza? Sebab apa? Sedangkan kesan dia tu baik. Dan hari ni kita boleh ambil kelik semua hak kita. Hak orang zalim kepada kita, orang kata kepada kita, orang buat menyanyai kita, orang tu orang ni, hari ni boleh ambil semua kelik. Hari mana? Hari kiamat. Orang zalim semua, orang gapo kena balas dengan cara betul dan benar. Keadilan ada pada hari ni. Sebab itulah orang apabila ada iman, dia usaha. Terkadang asbab dia yang usaha, asbab hak lain lagi tu kuasa di atas dia. Dia tak boleh nak buat. Tak boleh nak ambil keadilan. Tapi ingat kata hari yaumil mi'ad, yaumil qiyamah, yang Tuhan panggil ya ibadi, hei hamba aku ni, ada yang rasa tenang hati. Orang kita boleh nak tenangkan hati. Apabila tenangkan hati, tubuh pun jadi sihat, akal fikiran pun jadi tetap. Tak timbul penyakit tu penyakit ni, hospital tu hospital ni tak kena duk gaduh. Hari ni daripada kalangan musuh Allah Subhanahu wa taala ni, ya Allah, dia buat segala-gala perkara untuk nawi umat Islam ni jadi lemahnya semangat, lemahnya kekuatan jasadiah, lemahnya kekuatan ruhaniah, berbagai-bagai. Dia
Kerana apa tu? Kerana kesal pegangnya dia kata lain daripada dia Yahudi. Natal terenak ke belakang kita nak buat lagu mana buat, tak ada masalah. Ini kita kena tahu. Lalu Tuhan panggil pada hari ini. Ya ibadi, hei hamba aku. Duk di hari kiamat ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pakat duk tunduk belakang. Pakat duk tunggu ke? Supaya kita duk tunggu satu perkara nak khabar kata, boleh ke tak boleh? Boleh selamat ke syurga. Tak boleh, maka kena masuk neraka. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Pakat duk tunduk. Pia duk tunduk ni, semua khalaik. Pia khalaik, semua makhluk. Puak kafirun, munafiqun. Hak tu ia tahu dah kata nasib dia duk dah. Tapi harapan dia tu senantiasa duk ada. Harapan dia duk ada. Dia tahu dah. Kata hujung jatuh dia duk mana. Puak munafiqun, kafirun dia tahu. Bahasa saya panggil rukeca, dia tahu dah. Tetapi gi ambil adat gitu. Gi ambil adat ni mana gana? Makna kata tunggu juga, tunduk juga kepala. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan gini. Orang hak pasal Tuhan tak apung dua jenis pasal tu. Kufur serta jadi musyrik, kemudian munafik. Munafik hak sungguh lah. Munafik khullas apa panggil? Munafik sungguh. Wah ni Allah. Muskilah. Duk tah dunia pun muskilah. Puak ni lah. Duk jijakkan keadilan dan nak akadkan kezaliman. Jijakkan kebenaran dan akadkan kebatilan. Puak ni. Hari orang nak akad kebenaran, nak akad keadilan, dinampakkan masa kita hari ni berbagai-bagai rupa. Terkadang kita sendiri silap faham terhadap mereka. Sebab apa? Sebab suasana tarik ke khabar hak masuk dalam akal fikiran kita daripada mereka saja. Muka kita suka dengar, suka tengok, suka baca, tapi hak balik mereka saja. Dan balik kita, ya sekak dia tu dia ni, bak media dia tadi tu, cara aturan dia, dalam gambar ke, dalam TV, dalam internet, dalam gapo, Allah. Zuyina. Seolah kata dihiaskan dengan cara molek. Kalau kita tengok lambang dia, gapo nama, tertarik. Tapi, ilan nar wa bi'sal masir. Pada api. Tak ada arah. Kita jaga diri kita molek. Masa ni, hayatul fitan. Sebab itulah hadis, sahih Muslim hak akhir tu. Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, ibadat kepada masa kita duduk ni kahijrati ilayya, seperti ganjaran hijrah mereka itu kepada aku. Hijrah mereka itu kepada aku. Lalu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, pahala di kalangan mereka ke pahala di sisi kalangan kita? Nabi kata, di sisi kalangan mung, wahai sahabatku. Seolah kata sahabat Nabi ni hijrah kepada Nabi, kita zaman kita ni bukan satu, riwayat kata 50 ganjaran. Dan bertambah lagi. Allah Ta'ala nak tambah. Yu'tihi man yasha, innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Kelebihan tu ada di tangan Allah SWT. Yang nak beri ke siapa apa boleh. Nak lipat ganda kepada siapa apa boleh. Cuma calon jadi orang dia kan sudah. Tapi kalau tak nampak gak, tak yakin gak, tetap gak, tak ada pendirian gak, khalas, cukup, tak boleh buat gapo. Nampak tu tak? Ni hari ni. Tuhan panggil ya ibadi, pakak. Lagu mana? La khaufun alaikumul yaum. Kalimah al-yaum di situ tu ingat malak. Ayuhal muslimun, kata yaumul qiyamah. Hari mana? Hari kiamat, hari di padang mahsyar. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yaumil ardi alaik. La tafdahna baina khalqika wa la baina yadaik.
Ya Allah, selamatlah kita hari ni. Rabbi qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Itulah doa maksur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi qina azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya Tuhan aku, selamatkan aku hari yang mung itu bangkitkan kami dan semua makhluk itu semula. Dahsyat hari ni, hari dahsyat. Pakat duk tunduk. Lalu apabila ia dengar ya ibadi la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun, hei hamba aku, tak ada jenis ketakutan. Tuhan mari dengan isim nakirah, masuk la nafi jinsi, makna tak ada jenis ketakutan sikit pun tak ada. Alaikum, di atas puak kamu. Ya Allah. Makna kata tak nak takut gapo dah hari ni. Hari ni tak nak takut gapo. Tak usah takut. Sebab gapo tak usah takut? Sebab manusia duduk dalam ketakutan. Tiba-tiba mari Tuhan kata la khaufun alaikum. Tak nak takut hari ni. Seolah Tuhan bawa berita gembira, bawa penawar mari kepada telinga-telinga orang mukminin, manusia tu. Bawa mari. Bawa mari kepada telinga-telinga manusia tu. Pakat gembira, pakat senyum. Apabila Tuhan kata gitu. Daripada atas ni. Daripada atas. Allah Ta'ala tu panggil mereka ini daripada atas kerana Tuhan tu istiwa di atas arash. Sebagaimana tertinggi kita rakyat dah. Akidah kita lagu tu. Aqidatul muslimin, aqidatul Islam. Maka pakat lengok. Pakat tengok. Tuhan kata la khaufun alaikum. Tak kena takut gapo dah di hari ni di atas kamu, tak kena takut gapo. Al-yaum, hari ni. Wala antum tahzanun. Jangan takut pada mu nak gi. Jangan takut kamu nak gi ke depan. Wahai hamba aku. Oh, syaraf. Mulia ni Tuhan panggil. Hei hamba aku. Seolah kata orang kedebel, orang mulia, orang ada pangkat tanya, hei demo orang kita, hei orang kita. Pasal gano? Kita walaupun lekeh setara mana kalau orang mulia panggil kita, hei orang kita. Terkadang, lah. Tak pakai selipar. Nampak? Geri dengan gitu. Hidung boleh buat Jumaat. Hak ni Tuhan panggil. Hei hamba aku. Tidak ada jenis ketakutan di atas kamu pada hari ni. Tak ada. Al-yaum. Tak ada kena takut. Gapo hari ni tak sedar takut. Mu nak pergi pula tak sedar takut. Tak takut lagu manonyo. Depan tu ada titik sirat, ada mizan, adanya aljan, ada annar, ada tu banyak kara lagi dalam tu. Depan nak pergi tu. Tuhan kata tak usah takut. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Minta Tuhan kita masuk dalam ayat ni lah. Bi fadlika wa mannika wa karimika ya arhamar rahimin. Dan kelebihanmu, kemuliaanmu, pangkatmu, ya Allah, ikut masuk dalam ni. Ikut kami masuk dalam ni. Wala antum tahzanun. Dan tidak juga kamu itu jadi duka cita. Duka cita lagu mana? Duk bimbang tu. Amalan Tuhan nak terima ke tak? Amalan tu duk bimbang tu. Kita ada juga hasanat. Tapi Tuhan nak terima ke tak? Duk gitu. Duk syok dah lah. Gitu. Mari ayat ni wala antum tahzanun, jangan duk risau, jangan duk serabut lagi. Banyak serabut lah manusia ni. Serabut. Sebab tu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhan aku berlindung daripada Engkau ya Allah daripada al-hammi wal hazan. Duka cita, serabut. Buat tu. Serabut lah manusia yang serabut manusia ni. Serabut dengan tu, serabut dengan ni, banyak serabut. Nampak tu tak? Tapi dengan kelebihan Allah SWT boleh duduk, boleh tahan, tak apa. Maka akak semua kepala hamba-hamba dia tu, akak tengok gapo Tuhan nak rakyat. Berita gembira gapo. Akak tahu belaka kata jadi hamba Tuhan belaka hari ni lawa Tuhan dia. Siapa kata tak mau nak mengaku kata Allah Taala ni Tuhan. Allah. Ada arah. Nyolawe di India punya lawe, di Burma punya lawe, di negara barat punya lawe tu dia. Tak ada arah. Dia tu hawi seni agak ya lawe. Tu gitu. Orang kita kalau seni kelajak ni tak nampak nikmat.
Nah, dia tak nampak sungguh orang Tuhan wi dengan segar, beri dengan serenok, wi dengan segala-gala. Supaya manusia lah kalau kita katanya. Kalau kenyai perut molek, fikir apa tak ada, hanya cari buku. Sebab tu ya kita kena gapo nama kerja. Tu we duk ada dalam tu. Allah Taala duk royak mai kita ni wala antum tahzanun. Lalu pakat gembira belaka tu allazi piya nak dengar tu siapa? Sebab manusia ya ada 3 kumpul lah, okay? Ada yang berimeh, ada hak tak berimeh mana kafir, yang ada hak pura-pura munafik. 3 ni ya manusia. Al-mu'minun, al-kafirun, al-munafiqun. 3 kumpul lah. Pakat-pakat belaka kepala. Tu. Lalu Tuhan nak dengar, Tuhan nak ayatkan siapa ni piya nak dapat sahih. Allazina amanu bi ayatina. Hak kata ya ibadi ni piya? Mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Apabila Tuhan kata allazina amanu bi ayatina, maka akadlah oleh sekalian orang-orang yang beriman di kalangan orang Muslim dan orang Yahudi dan orang Nasara, kepala dia kafir dan munafikin tunduk gitu. Ya tahu kita tak dapat nasib. Buat kita tak boleh ni. Buat kita tak boleh dah. Siap dah buat kita. Tak boleh nak buat kena dah. Tunduk habis buat tu. Hak kat kepala tinggal 3 kumpul leh. Pia al-muslimun, al-yahud wan nasara. 3 kumpul leh. Allah. Lalu jadi duk lun kalau bahasa Sia agak. Seolah kata duk nak tengok atau pia ni nak boleh ni pia. Lalu Tuhan menutupkan ayat dia kata wa kanu muslimin. Allahu akbar. Wa kanu muslimin. Didapati mereka itu hak kata alladzina amanu bi ayatina pia. Orang-orang muslim. Keluar tu baik orang Yahudi, orang Nasara. Sab, tok, jatuh, wetsah gitu. Allahu akbar. Awak apa? Boleh jatuh. Karena dia dah bubuk masa dunia ni lagi. Yahudi, Nasara dah bubuk dia. Islam dah bubuk siapa? Bubuk Nabi Ibrahim AS. Yahudi kata Ibrahim ni agama hak kita, tok nenek kita. Mari Nasara kata dak tok nenek kita, agama kita. Mari Islam dak tok nenek kita, agama kita. Tak ada bubuk masa dunia ni lagi Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ni adalah orang panggil Abul Anbiya, bapak kepada segala-gala nabi-nabi hak Kamadiyah ni lah. Lalu Tuhan buat keputusan di dalam Quran, dia kata ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sehingga orang musyrik pun mengaku juga kata Ibrahim tu tok nenek dia dan agama yang dia bawa agama Ibrahim. Tuhan api habis. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang musyrik, orang Yahudi dan orang Nasara. Tak. Bahkan dia ni orang Muslim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Orang Muslim, orang beriman yang tidak menyekutu Allah Ta'ala, yang tak agaknya Uzair sebagai anak Tuhan, yang tak agaknya Isa sebagai anak Tuhan. Dia orang muwahhid beriman. Sama dengan orang Islam seluruh. Orang Islam semua umat Nabi ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Tuhan raya dah di dunia ni, dah bubuk-bubuk Tuhan buat keputusan. Tak sah. Apabila hakikat berlaku ni hari ni. Hakikat berlaku ni bila? Ni hari kiamat esok. Hak Tuhan raya siap-siap dah. Ya apa tahu mereka itu bukannya tak tahu. Tapi nak terima tak boleh. Masalah nak terima boleh tak boleh tu bukan masalah yang tahu tak tahu. Terkadang tahu nak terima tak boleh.
Seperti mana? Al-Yahud wa Nasara. Tak boleh terima. Lalu apabila Tuhan kata, ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina, pakak lah tiga kumpulan ni, orang Islam, orang Yahudi, orang Nasara. Lalu Tuhan kata ayat tu, wa kanu muslimin. Hak ni hak boleh dapat nasib. Hak nasib baik buat ni. Sebab itulah Tuhan tak sewi kita tinggal dunia ni dalam keadaan lain, tak sewi. Nawi tinggal lagu mana? Dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mung tu tinggal dunia ni, cabut nyawa daripada mung, daripada jasad mung, malaikat mung tu orang muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Ia menamakan kita orang muslim. Bangga. Dengan wa'dun minallah. Sebab tu orang bukan Islam tu, dia tahu ini hakikat ni. Dia tahu kata Tuhan ni berinya kepentingan kepada kita, berinya darajat kita, berinya kemuliaan kepada kita. Sebab tu dia usaha juga nak jatuhkan orang hak Tuhan mulia. Sebab itulah kalau Tuhan tak jaga, habis licin dah. Tapi tak ada lah Tuhan Allah SWT jaga. Nak buat apa tak boleh. Kalau Tuhan jaga, nak buat apa tak boleh. Marilah kekuasaan mana makhluk. Tapi bolehlah sikit-sikit tu gitu gini gitu. Tapi nak hapus tu baik, tak boleh, tak kuasa. Nak hapus Islam tu baik di atas daripada muka bumi ni, tak kuasa. Nak hapus agama Islam daripada hati-hati orang Islam, tak kuasa. Marilah gapo-gapo. Demi boleh jadi, tapi kena nak mati sampai kena tani, tak. Asal mimpi lah orang tak beriman. Nampak tu? Sebab tu Tuhan kata, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dia kata, in istata'u, jikalau mereka itu kuasa. Tak kuasa. Senantiasa dia serangikan kita dengan berbagai-bagai rancangan, tapi saja. Wah. Nampak tu tak? Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka yang tidak beriman tadi itu, dia belanjakan harta dia untuk nak sekat jalannya Allah Subhanahu wa taala. Walah lah mana. Nampak orang ada kebolehan sikit, ya setiap lapisan. Orang lapisan biasa, ya sekat biasa. Orang lapisan hak tinggi sikit, ya turut keadaan. Hak pesen dunia lagi. Ya sekat segala-gala. Sekat. Harta dia belanja untuk kot tu. Lalu Tuhan kata, fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan summa yughlabuh wallazina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Hari ni bila dia ada belanja lagi, biar ke dia. Dia tak tahu kata aku ni kuasa di atas dia, biar ke dia. Sabar tak sabar bimbang, aku jaga. Inilah kita sebagai orang yang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun kata lagu mana? Sudah daripada Tuhan duk royak tadi tu. Mari kita tengok ayat akhir insya-Allah taala. Tuhan pun panggil lagu mana pula di sini? Wa kanu muslimin. Wa kanu muslimin. Maka tunduknya orang Yahudi dan Nasara, turuknya munafikin dan kafirin sama-sama jatuh. Biasa jatuh belakang. Orang Islam pakat tengok senyum gembira. Itu makna kata muka dia tu berseri-seri. Muka dia cermelang bercahaya-cahaya pada hari itu, senyum. Suka. Nampak tu tak? Senyum. Habis itu. Itulah kita orang Islam. Bukan nak bawa agama ni saja dak, ni Tuhan janji. Tuhan janji dalam Quran dia. Macam mana nak sah? We yakin. We yakin iman kita dengan apa Allah Subhanahu wa taala khabar di dalam Al-Quran. Akhir sekali pada ayat ni iaitu pada kumpulan kisah ni Tuhan katakan, Tuhan panggil, hei hamba aku. Hamba aku tu mereka yang beriman dengan keterangan daripada aku, sedangkan dia itu serah diri jadi orang Islam molek. Lalu Tuhan kata, udkhulul jannata. Masuk olehmu
Hei hamba aku di dalam syurga. Tu natijah. Hari ni lah. Ayat ni sama dengan ayat wal fajri no. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama ayat. Marilah mu pakat masuk dalam syurga aku dan mu jadi hamba aku, hak aku redha terhadapmu. Yalah tu. Nampak tu tak jadi? Sama-sama redha. Sama redha. Udkhulul jannah. Masuk syurga. Puakmu masuk. So, dalam syurga. Tuhan panggil suruh masuk dalam syurga. Hak kita duk tunggu-tunggu ni. Oh, jauh lagi ya Allah, lambat. Tuhan kata dak, dekat ya. Lama, dekat, lama ataupun banyak perasaan tu Tuhan bubuh untuk nak coba kita. Tengok Ashabil Kahf, dia tidur dalam gua berapa ratus tahun. Tapi apabila dia tanya tidurnya hari, setengah hari ataupun sehari. Perasaan lama dengan banyak ni Tuhan coba. Kita dah, tu manusia. Udkhulul jannah. Masuk olehmu akan syurga. Antum, kamu, diri-diri puakmu hak wa amal molek beriman, molek ada ihsan, ada Islam, adanya iman. Wa azwajukum, dan pengikut-pengikut. Setengah-setengah terjemah azwaj di sini makna isteri-isteri. Tapi ulama dia makna di sini azwajukum di sini makna kata nadhairukum. Allah kata orang yang sejalan denganmu. Sama-sama beriman denganmu, sama-sama ada sifat ihsan, sama-sama ada sifat takwa dan sebagainya. Itu mana azwajukum. Gumung. Apa ulama boleh tafsir setengah dari gitu? Kerana nak faham kata ada juga terkadang suami berimeh tapi isteri tak berimeh. Umpama Nabi Nuh alaihissalam. Dan lain-lain lagi daripada Nabi itu, Nabi ni tak ke? Kita pun tahu di dalam. Itu. Nak jaga. Kata Quran kita ni rakyat dengan cara muhkam. Tidak ada belaga sama sendiri. Tak ada. Itu mana? Hak sekali. Kalau dia isteri yang beriman, molek ada, okey, tak ada masalah. Nampak tu tak? Hanya duduk di situ. Wa azwajukum tuhbarun. Kalimah apa nama? Dan masuk olehmu akan syurga tadi, kamu dan isteri-isteri kamu dalam keadaan kamu itu di di situ tu Allah kata masuk dalam keadaan gembira lah. Masuk dalam keadaan apa? Masuk dalam keadaan gembira. Tuhbarun ai dalam keadaan gembira. Tanah amun, dinikmatikan. Dinikmatikan. Tuhbarun makna dinikmatikan. Allah kata nikmat yang banyak yang ada di dalam tu. Ya, nikmat mula-mula boleh menajahkan dia daripada api neraka masuk syurga. Tu nikmat mula-mula. Nampak tu dah? Itu adalah nikmat mula-mula. Tu makna kata tanah amun tuhbarun tu. Setengah ulama dak yawi makna kana. Tuhbarun makna kata dimuliakan. Ya. Tuhan panggil suruh masuk. Bukan Tuhan mak suruh masuk. Panggil suruh masuk. Mulia. Sesuai dengan orang hak molek, orang sepatut yang kita hormati dan muliai, Tuhan panggil. Itu maknanya perkara-perkara. Tetapi setengah daripada ulama ia beri makna kata tuhbarun ni makna as-surur wal farah. Apa makna surur? Surur makna gembira dan berasa hati itu tenang. Setengah ulama yang tafsir banyak sini dia beri. Tak apalah kita ambil 3 badan iaitu Yahya ibn Abi Katsir, salah satu daripada tokoh ulama, ia kata tuhbarun huwa sama' fil jannah. Boleh dengar perkara-perkara yang sedap nak dengar. Ya, satu nikmat juga kita dengar perkara yang sedap nak dengar, membawa pada hati tu jadi tenang. Akal fikir apa jadi tenang. Tu sebab tu penawar duduk di dengar bercakap tu. Dengar suara gapo nak masuk di telinga tu. Tak jadi serabut sungguh kita tengok.
Nah, suara tadi itu terkadang serabukkan seseorang. Dalam syurga tak. Nah, dalam syurga tak ada dah lagu tu. Itu makna tuhbarun, sebagaimana ulama kita beri pengertian dan makna di sini. Kemudian insya-Allah pada perjumpaan yang lagi akan datang kita akan tengok sifat-sifat orang apabila boleh masuk dalam syurga tu, sifat-sifat hak Tuhan nak menikmati gapo ratik dalam syurga. Tuhan royak satu. Di dalam surah Zukhruf ni insya-Allah kita ikuti bersama pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillah taala. Pada pagi ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan itu membukakan hati kita, boleh kita menerima akan pencerahan dan hidayah isi kandungan Al-Quranul Karim supaya kita dapat dirahmati dan dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sama-sama kita terlupa, marilah kita sama-sama ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas kita membantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda di dalam bulan yang berkat ini iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Maka janganlah kita membakhilkan perkara tersebut, kerana orang yang bakhil perkara tersebut sesungguhnya orang bakhil terhadap dirinya sendiri, tak akan selamat dunia ataupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.